Majlis menjemput Jasmine Ting Siu Yung dari SM Sains Miri Sarawak untuk membentangkan kajian yang bertajuk Penggunaan PowerPoint oleh guru dan keberkesanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran PDP Sains. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Jasmine Ting Siu Yung, sekarang mengajar di Sekolah Menengah Sains Miri, ingin mengambil peluang pada hari ini untuk membentang hasil kajian tindakan saya dengan tajuknya Penggunaan PowerPoint oleh guru dan keberkesanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran PDP Sains. Objektif kajian tindakan saya adalah yang pertama untuk mengenal pasti kekerapan penggunaan Microsoft PowerPoint dalam pengajaran dan pembelajaran sains. Yang kedua, mengenal pasti tahap penguasaan murid terhadap aplikasi tersebut iaitu PowerPoint. Dan akhir sekali adalah untuk mengenal pasti keberkesanan penggunaan PowerPoint ini dalam PDP Sains terhadap pembelajaran sains. Batasan kajian ini terdiri daripada sasaran iaitu murid tingkatan 3. Mereka berasal dari dua kelas tingkatan 3 iaitu 3 usaha dan 3 jaya. Dan subjek yang diajar dalam kajian tersebut adalah Sains tingkatan 3 DLP. Jangka masa yang dia ambil adalah selama 2 minggu. Dan topik yang disampaikan dalam kajian tindakan ini adalah Energy and Power. Ini adalah kerangka konseptual kajian dalam kajian tindakan saya yang terdiri daripada objektif kajian iaitu kemahiran murid, kekerapan penggunaan PowerPoint dan serta keberkesanan penggunaan PowerPoint dalam PDP sekolah. Kemudian yang diikuti dengan acara aktiviti peningkatan kualiti proses PDP ini iaitu saya melibatkan murid dalam penggunaan PowerPoint. Walaupun kebanyakan bahan dalam PDP ini adalah disediakan oleh guru dalam PowerPoint tetapi juga melibatkan murid dalam penggunaan PowerPoint. Nanti saya akan menerangkan secara selanjutnya. Dan akhir sekali keberkesanan PowerPoint ini dikaji dalam bentuk instrumen ujian pos dan juga soal selidik kepada murid-murid yang terlibat. Dalam kajian ini, metodologi yang dijalankan iaitu yang pertama memberi ujian pra kepada murid mengenai topik tersebut iaitu Energy and Power, tenaga dan kuasa sebelum topik ini diperkenalkan dan diajar. Yang kedua, melibatkan murid dalam penggunaan PowerPoint waktu PDPC Sains iaitu walaupun bahan yang disediakan kebanyakan adalah guru sendiri menyediakan bahan dalam PowerPoint tetapi waktu mengajar waktu PDPC masih melibatkan murid dalam penggunaan PowerPoint tersebut. Dan akhir sekali adalah memberi ujian pos dan soal selidik kepada murid selepas aktiviti yang dirancang telah dijalankan dengan sepenuhnya. Instrumen yang digunakan dalam kajian tindakan ini terdiri daripada 3 bahan iaitu ujian pra dan ujian pos dan diikuti oleh soal selidik yang mengenai pengaplikasian PowerPoint. Ini bertujuan untuk mendapat pendapat daripada murid dengan terus. Dan ujian pra dan ujian pos ini terdiri daripada 5 soalan subjektif yang sama. Ini adalah 3 soalan daripada 5 soalan yang telah dibina oleh guru dalam ujian pra dan pos. Yang kita boleh nampak di sini soalan ketiga ini adalah soalan lebih kepada aplikasi iaitu memerlukan murid untuk membuat pengiraan. Yang keempat
kepada menilai di mana ada satu situasi dan mereka perlu membandingkan kedua-dua situasi tersebut. Dan akhir sekali adalah soalan analisis untuk murid untuk analisis mana satu faktor yang boleh menyebabkan perbezaan itu wujud dalam kuasa yang dihasilkan. Kemudian murid perlu justifikasikan jawapan itu. Dan akhir sekali adalah instrumen soal selidik di mana antaranya adalah pernyataan-pernyataan tentang keberkesanan penggunaan PowerPoint dalam PDPC. Dan akhir sekali murid akan membagi cadangan supaya mereka boleh cadangkan bagaimana cara penggunaan PowerPoint yang sesuai dapat membantu proses pembelajaran sains mereka sendiri. Ini saya ingin mengambil kesempatan untuk lampirkan beberapa contoh PowerPoint yang telah disediakan. Antaranya yang pertama adalah waktu set induksi. Gambar-gambar berkenaan dengan aktiviti harian telah ditunjukkan mengenai tenaga dan kuasa supaya murid dapat menghubungkaitkan apa yang mereka akan mempelajari dengan kehidupan seharian mereka. Selain set induksi, kami ada satu bahagian untuk melibatkan murid dalam penggunaan PowerPoint, iaitu isi tempat kosong untuk definisi kepada istilah-istilah sains yang akan digunakan dalam bab tersebut, iaitu hasil kerja dan tenaga dan akhir sekali iaitu power, kuasa. Jadi bila pelajar itu dia mendengar penjelasan dan nampak apa yang telah dibentangkan dalam PowerPoint, murid sekali juga dia akan dipanggil oleh guru ke depan untuk type jawapan mereka dalam tempat kosong yang telah disediakan oleh guru. Selain itu, terdapat juga satu situasi diberi dan murid akan dipanggil untuk menjawab soalan tersebut, membuat pengiraan terhadap tenaga, kuasa dan juga hasil kerja. Jadi di sini semua murid pada masa yang sama mereka akan membaca ayat-ayat dibentangkan dalam PowerPoint, kemudian membuat pengiraan sendiri, kemudian guru akan memilih secara rawat 1-2 orang untuk menunjukkan hasil kerja tersebut dengan typing atas laptop guru dalam PowerPoint dengan secara terusnya. So, waktu mereka type jawapan mereka, yang kawan-kawan mereka, kelas mereka dapat nampak bagaimana kawan mereka selesaikan soalan tersebut. Satu lagi adalah nama murid yang terlibat akan diletakkan dalam situasi. Jadi guru akan sentiasa berubah nama murid berdasarkan kelas yang dia ajar, supaya mereka bila nampak nama sendiri terlibat dalam soalan, mereka akan juga membayangkan sekiranya mereka berada di situasi tersebut, bagaimana mereka akan menyelesaikan masalahnya. Hasil daripada dapatan kajian tindakan ini adalah terdapat 37 orang murid bersetuju bahawa guru sains selalu menggunakan PowerPoint dalam PDPC, manakala hanya 4 orang murid sahaja tidak setuju dengan pernyataan. Dan di sini raja ini telah menunjukkan peratusan murid dalam tahap persetujuan terhadap pernyataan kekerapan penggunaan PowerPoint dalam PDPC sains. Yang dapatan kajian yang kedua adalah terdapat 24 orang murid bersetuju bahawa mereka sendiri mahir menggunakan PowerPoint untuk belajar. Manakala ada 17 orang masih tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut. Ini adalah peratusan secara keseluruhan dalam pernyataan tahap penguasaan murid seperti yang dinyatakan dalam objektif kajian tindakan yang sebelum ini. Sekali, sama juga ada 24 murid berpendapat bahawa PowerPoint dalam PDPC berkesan dalam membantu proses pembelajaran sains. Hanya 17 orang sahaja tidak bersetuju dengan pernyataan. Dapatan kajian melalui pencapaian ujian pos murid-murid yang terlibat
didapati bahawa ada 67% murid telah mencapai prestasi yang tinggi dalam ujian POS, manakala hanya 5% sahaja yang mempunyai pencapaian rendah dalam ujian POS dan yang lainnya adalah 28% dalam pencapaian sederhana. Perbincangan kajian ini menunjukkan bahawa penggunaan PowerPoint berjaya menyediakan nota ringkas yang senang difahami oleh murid dan murid akan menjadi lebih bersemangat dan mereka mendapati bahawa pembentangan PowerPoint ini yang mengandungi gambar, suara dan animasi sangat menarik perhatian mereka sewaktu belajar sains. Raja dalam slide iaitu dalam nota-nota PowerPoint ini dapat membantu memberi gambaran jelas kepada murid untuk nampak bagaimana sesuatu konsep kerja atau nampak apa itu definisi sesuatu perkataan istilah dalam bentuk gambar. Itu lebih kepada satu cara pembelajaran yang kita kata sebagai visual learning. Dapatan kajian ini selaras dengan kajian EVA 2020 iaitu mereka juga mendapati bahawa perhatian murid dapat ditarik apabila PowerPoint yang menyediakan visual dapat membantu mereka membaca ayat yang berkenaan. Selain itu, kajian Chow 2018 juga menunjukkan bahawa murid sendiri menyokong pembelajaran berbantu komputer dan di sini PowerPoint adalah salah satu pembelajaran berbantu komputer, membolehkan murid belajar dengan efektif dalam fisiologi penelanan subjek sains. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa limitasi kajian dalam kajian tindakan ini iaitu disebabkan murid di sekolah berasrama penuh ini, mereka kekurangan aset termasuk komputer, laptop dan juga handphone. Jadi mereka akan menghadapi kekangan sekiranya guru akan minta mereka membuat kerja rumah atau membuat laporan dengan menggunakan aset-aset tersebut. Yang kedua, dia memerlukan waktu yang lebih panjang. Memandangkan murid ini di sekolah berasrama penuh, mereka hanya dibenarkan menggunakan aset-aset pada masa yang tertentu. Tidak seperti murid yang dekat sekolah harian, mereka balik rumah masih boleh menggunakan aset sendiri. Tetapi di sekolah berasrama penuh ini, mereka mempunyai limitasi dia. Dan akhir sekali adalah kesesuaian topik lain belum dikenal pasti. Ini bermaksudnya dalam topik hasil kajian tersebut iaitu energy and power, dia mendatangkan hasil yang positif tetapi bukan maksudnya semua topik kajian topik sains itu dapat guna cara yang sama. Yang kajian selanjutnya berkaitan dengan kesesuaian topik lain akan dijalankan pada masa yang akan datang. Secara konklusi, penggunaan PowerPoint telah melibatkan murid ini memberi kesan positif secara keseluruhan. Walaupun terdapat minoriti yang mendapat pencapaian yang rendah dalam ujian POS kajian topik tersebut. Yang kedua, penyediaan PowerPoint yang terancang dan sistematik dapat membantu pembelajaran sains dalam kalangan murid. Dan akhir sekali, untuk menambahbaikkan penggunaan PowerPoint dalam pembelajaran dan pengajaran PDPC Sains, kombinasi perkataan bersama raja dapat memberi gambaran yang jelas kepada murid. Ini akan membantu proses pembelajaran murid dan meningkat lagi pembelajaran mereka untuk mencapai prestasi yang lagi cemerlang pada masa yang akan datang. Berikut adalah lampiran gambar yang saya ingin berkongsi tentang pelibatan murid sewaktu kajian dijalankan. Dan gambar ini menunjukkan kawan-kawan mereka siap berbincang bila mereka dipanggil untuk menyelesaikan dan rakan sekelas yang lain akan duduk dekat sana untuk tengok bagaimana kawan mereka tunjuk mereka punya formula, cara mengira yang terlibat. Dan ini adalah aktiviti pengiraan. Setelah tengok apa yang telah disampaikan oleh guru dan apa yang telah dibuat oleh rakan-rakan sekelas di dalam komputer, di dalam laptop yang menggunakan PowerPoint, mereka akan cuba juga. Ini adalah waktu sebelum murid dipanggil untuk menyelesaikan soalan di depan. Jadi semua murid akan mengambil kesempatan masa untuk cuba selesaikan soalan untuk tunggu
sebab sebelum ini cikgu akan panggil secara rawat. Jadi tiada murid dapat tahu siapa yang akan dipanggil. Jadi semua orang akan cuba soalan. Supaya bila mereka dipanggil, mereka dapat menyelesaikan tugasan tersebut. Itu sahaja pembentangan saya. Terima kasih kerana mendengar. Thank you. Terima kasih kepada Jasmine Ting Siu Yung atas pembentangan sebentar tadi. Para hadirin dijemput mengemukakan soalan melalui chat box YouTube dalam tempoh 5 minit selepas pembentangan. Wave Beats Music.